al. 2020. So all of these are pretty much the proof or evidences or reports from other researchers saying that the use of multiple intelligences in education is found to help getting to know students more, helps in active learning methods, and it definitely helps students' intelligences as well. This is the first one. And the second one is we want to talk about the effectiveness of multiple intelligences integration in teaching and learning. So first of all, the teaching strategy integrated with multiple intelligences theory increase students' science process skills. So this is one proof, yeah, from another research, mainly in the questioning ability. So the researchers also claim that the study could change teaching strategies in the future to be better when students' potential are a focus and sessions are multiple intelligences oriented by Winarty et al. 2019. So this is an evidence from science class, I would say, but here I want to focus on English, more English-based class. Sinner and Koklaliskan 2018 reported that in the various intelligences exert a substantial influence on the learning preferences of the students. Sulaiman 2010 concluded that different teaching strategies and awareness of varied intelligences in students can optimize learning motivation and enhance memory in the learning process. As a significant and positive correlation between the mean of multiple intelligences profile and teaching methods based on multiple intelligences. So another proof here where Sulaiman said that MI theory in education has a significant and positive correlation with teaching methods. Ahmad 2022 shared cooperative ways and methods on how to encourage multiple intelligences theory integration classrooms environment, partnering with other teachers, giving students presentation options, and so on. So as we know that English is a very general topic, general subject as well. So it's easy to integrate multiple intelligences in English subjects where we can be more lenient with the topics. So students can pretty much choose whatever area they like and try to present it. So it's pretty much like making English language an open-ended subject. So next is multiple intelligences as a yardstick to academic success and future careers. All right, first, students with more than one dominant intelligences were excellent students where dominant intelligences such as logical, visual, and more were present during Javik and Rodnitsky 2020. Okay, Ayesha and Krishnit 2013 says multiple intelligence and academic achievement are significantly positively correlated with each other. Yokoyo et al. 2019 says emotional intelligence had a positive correlation to both salary and job satisfaction. So Dearo and Castellon 2014, emotional repair and career satisfaction was positively correlated. And the use of MI to predict academic success and future careers is understandably not something that we can rely on in its entirety, but it's a good platform for students to use to determine their next steps in academic decisions and career opportunities. So this is not as important as other points, but seeing that some students nowadays, they don't even know what they do once they graduate, when they step out of the education world. So maybe you can use this as a yardstick or to like help them boost and choose their career path in the future. Next is language acquisition with multiple intelligences lessons. I believe this is one of the most important points for multiple intelligences in education. So more attention should be given on the effective side of learning that involves feelings, frustration, anxiety, emotions, and of course, intelligence. Lin 2000. Stephen Krashen, a very important person in education, developed a very important and famous theory of language acquisition through classroom management with the theory of multiple intelligences. Krashen, Fabriani 2021, through Krashen's theory, found that language acquisition process is created through an adequate language environment carried out by language users' sensory experiences with the aid of their cognitive thinking process. So the use of multiple intelligences theory is widely varied, and it depends on the creativity of educators on how they confront an issue involving students that are not able to follow the conventional way of learning English. What
sentences trying to say here is the use of MI theory in classroom could pretty much provoke sensory learning, emotional side of learning, to create a better and more effective class learning, especially for English subjects or other second language, third language, and other languages as well. And then the conclusion is there are many proofs and benefits pointing to the implementation of multiple intelligences theory in education syllabi. So I believe that more focus and research can be done on MI theory in education so that the language education in our country can be enhanced. Multiple intelligences not only can flourish specifically in the academic field, but also in other fields as well, with various uses and benefits waiting to be ranked and implemented. So that is all my concept paper, pretty much telling the benefits, effectiveness, and ways. Maybe try to push teachers into believing that this is actually a good method and maybe considering, looking more profoundly into it in the future. So thank you very much for all of your attention. So that is all. And I'm going to stop sharing. Thank for now. you to Muhammad Kastari Syamim bin Abdullah. Okay, terima kasih Thank kepada peserta pertama kita iaitu Encik Muhammad Kastari Syamim. So saya terus serahkan kepada penilai pembentangan iaitu Profesor Madya Dr. Haji Hishamuddin bin Ahmad untuk sesi Q&A lah dan juga daripada panel. Silakan. Baik, terima kasih ya. Terima kasih Encik Andrean sebagai MC di dalam acara ini. Tahniah kepada Mr. Muhammad Kastari Syamim bin Abdullah. So very nice presentation just now. Tetapi allow me to speak in bahasa Melayu, okay? No problem. Boleh. All the participants here. Alright. Untuk pembentangan tadi, sedikit saja komen. Very good. Cuma multiple intelligence yang anda tunjukkan tadi, Mr. Kamari, Mr. Muhammad Kamari, Mr. Muhammad Kastari, ada 7 tadi kan, betul Ya, betul. Ada 7 kan? Berdasarkan Howard Gardner since 1983, lepas tu dia ada 2000, 2001, dia dah ada 9 sekarang, bukan 7 Ya. The most important, ada 9. The most important thing is you're talking about English language subject. Yes, correct. So Malaysian student interest in English language subjects. So that means you kena Mr. Muhammad Kastari kena mention about one important multiple intelligence that is we call it linguistic intelligence. Linguistic. And one other thing is existentialism, existential intelligence. So 7 plus 2 we make it 9. So when we talk about multiple intelligence, we should tell the audience about all the 9 multiple intelligences. So I think that's all. Next time maybe kalau buat paper yang penuh full research, maybe kena relate dengan linguistic intelligence tu when we talk about language. English language, Malay language, Mandarin or other. Jadi tahniah Mr. Muhammad Kastari Syamim bin Abdullah di atas pembentangan tersebut. Jadi saya serahkan kembali kepada Encik Adrian. Silakan. Okay, terima kasih Profesor. Okay, tanpa membuang masa, kita terus ke peserta kedua iaitu RES 064 Farah Nurin binti Abdul Rahim dengan researchnya iaitu pemahaman pelajar fashion terhadap modul seni reka fashion 1 di Kolej Komuniti Kuala Terengganu, Cawangan, Kuala Nerus. Okay, dengan tanpa membuang masa, kita menjemput Farah Nurin Puan untuk membentangkan slide anda. Silakan. Terima kasih pada moderator. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Sekejap, saya akan share slide saya. Baiklah, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Farah Nurin binti Abdul Rahim, pensyarah Kolej Komuniti Kuala Terengganu, Cawangan, Kuala Nerus. Tajuk kajian saya ialah pemahaman pelajar fashion terhadap seni reka fashion 1 di Kolej Komuniti Kuala Terengganu, Cawangan, Kuala Nerus.
Baiklah, saya akan kandungannya adalah pengenalan, penyataan masalah, objektif kajian, metodologi, analisa dan keputusan serta kesimpulan. Baik, untuk pengenalan, seni reka fashion adalah satu reka bentuk ataupun reka cipta atau reka bentuk seni yang mengaplikasikan nilai-nilai estetika pembuatan pakaian termasuk aksesori. Menurut Sandra Book 2011, di tingkat global, dunia fashion ialah industri bernilai berbilion dolar yang menawarkan rangkaian produk yang mempesonakan. Justru itu, untuk berjaya dalam industri fashion, pereka fashion haruslah memerlukan portfolio kemahiran dan kreatif untuk menjayakan kejayaan ini. Selain itu, menurut Rossi 2018, pereka fashion perlu melihat arah aliran esok hari ini dan menyampaikannya secara menarik, secara visual dan lisan untuk memberi inspirasi kepada innovator fashion. Disebabkan inilah bidang fashion ianya adalah salah satu bidang kerjaya yang memerlukan kreativiti. Seni reka fashion 1 adalah satu modul di mana pelajar akan diberi pengetahuan dan pemahaman tentang istilah, perkembangan fashion, elemen dan prinsip dalam seni reka fashion. Kemahiran berkenaan juga berkaitan dengan penggunaan alat dan bahan, lukisan figural dan lukisan teknikal. Penyataan masalah dalam kajian ini ialah untuk mengenal pasti faktor-faktor pelajar tidak memberi tumpuan terhadap kursus seni reka fashion 1, mengenal pasti faktor-faktor pemahaman pelajar CG Fashion dan pakaian terhadap kursus seni reka fashion 1, mengenal pasti faktor-faktor tahap tumpuan pelajar semasa kerja amali di studio fashion dan pakaian. Terdapat dua objektif kajian, iaitu objektif ARM. Kajian ini bertujuan untuk mengenal pasti punca mengapa pelajar fashion mempunyai kurang pemahaman terhadap modul seni reka fashion 1 di College Community Kuala Terengganu Cawangan Kuala Nerus. Objektif khusus untuk mengenal pasti faktor-faktor pelajar tidak memberi tumpuan terhadap kursus seni reka fashion 1 di College Community Kuala Terengganu Cawangan Kuala Nerus, meningkatkan pemahaman pelajar CJ Fashion dan pakaian terhadap kursus seni reka fashion 1 di College Community Kuala Terengganu Cawangan Kuala Nerus, dan meningkatkan tahap tumpuan pelajar CJ Fashion dan pakaian semasa kerja studio 2 di studio fashion dan pakaian. Okeylah, untuk metodologi, kumpulan sasaran. Kumpulan sasaran kajian ini terdiri daripada 20 responden, iaitu daripada pelajar program CJ Fashion dan Pakaian College Community Kuala Terengganu Cawangan Kuala Nerus, sesi 1 2022-2023. Baiklah, pelaksanaan kajian soal selidik. Borang soal selidik yang menggunakan Google Form telah diedarkan kepada 20 orang responden dari program CJ Fashion dan Pakaian College Community Kuala Terengganu Cawangan Kuala Nerus, sesi 1 2022-2023. Borang soal selidik kajian Google Form mengandungi 4 konstruk. Bahagian A ialah biodata responden. Bahagian B adalah mengenal pasti faktor-faktor pelajar tidak memberi tumpuan terhadap kursus seni reka fashion 1. Bahagian C meningkatkan pemahaman pelajar CJ Fashion dan pakaian terhadap kursus seni reka fashion 1. Dan bahagian D iaitu meningkatkan tahap tumpuan pelajar CJ Fashion dan pakaian terhadap kursus seni reka fashion 1 semasa kerja studio 2 di studio fashion dan pakaian. Setiap konstruk mengandungi 10 instrumen. Peratusan yang diperolehi akan direkod dalam bentuk jadual dan dianalisa. Soal selidik ini telah diedarkan kepada pelajar semasa kelas amali berlangsung. Baiklah, untuk analisa dan keputusan, jadual 1, petunjuk mengenal pasti faktor-faktor pelajar tidak memberi tumpuan terhadap kursus seni reka fashion 1. Dapatan kajian merumuskan bahawa perasusan tertinggi untuk jawapan setuju adalah sebanyak 100%, iaitu pelajar bersetuju bahan-bahan ilustrasi yang disediakan oleh pensyarah mencukupi, manakala bagi perasusan tertinggi untuk jawapan tidak setuju ialah sebanyak 72%, iaitu pelajar mampu untuk membuat kerja amali untuk modul seni reka fashion 1. Berdasarkan soal selidik ini juga, peratusan terendah setuju sebanyak 28%, iaitu pelajar mampu untuk membuat kerja amali untuk modul seni reka fashion 1, manakala bagi peratusan terendah untuk jawapan tidak setuju ialah sebanyak 0%, iaitu bagi item bahan-bahan ilustrasi yang disediakan oleh pensyarah mencukupi. Baiklah, untuk jadual 2, petunjuk meningkatkan pemahaman pelajar CJ Fashion dan pakaian terhadap kursus seni reka fashion 1. Untuk jadual 2, peratusan tertinggi untuk jawapan setuju adalah sebanyak 100% untuk 3 item, iaitu pensyarah menyediakan soalan kerja amali kepada pelajar
pensyarah menyediakan skema permakahan kerja amali kepada pelajar dan pelajar menghasilkan kerja amali khusus Nureka Pecahan 1. Manakala bagi peratusan tertinggi untuk jawapan tidak setuju ialah sebanyak 0% untuk item, pelajar menyediakan kerja amali dengan kreatif dan terbaik. Peratusan terendah setuju pula adalah sebanyak 18% di mana pelajar menyediakan kerja amali dengan kreatif dan terbaik. Manakala peratusan terendah untuk tidak setuju ialah sebanyak 0% untuk 3 item, iaitu pensyarah menyediakan soalan kerja amali kepada pelajar, pensyarah menyediakan skema pemakahan kerja amali kepada pelajar dan pelajar menghasilkan kerja amali khusus senilai Pecahan 1. Jadual 3. Petunjuk meningkatkan tahap tumpuan pelajar semasa kerja amali di studio fashion dan pakaian. Peratusan tertinggi untuk setuju menunjukkan sebanyak 100% pengajaran pensyarah berjaya meningkatkan pengetahuan dan kemahiran pelajar, manakala peratusan tertinggi untuk tidak setuju ialah sebanyak 44% untuk item sekiranya tidak faham satu topik kawan akan membantu. Seterusnya, peratusan terendah untuk setuju sebanyak 56% untuk item sekiranya tidak faham satu topik kawan akan membantu, manakala peratusan terendah untuk tidak setuju sebanyak 0% untuk item pengajaran pensyarah berjaya meningkatkan pengetahuan dan kemahiran pelajar. Adalah tindakan analisa dan keputusan. Hasil daripada analisis pada jadual 1 hingga 3, penyelidik telah melakukan beberapa tindakan ke atas pelajar SFP 2 dan SFP 3 sesi 1 2022-2023. Berdasarkan punca mengapa pelajar fashion mempunyai kurang pemahaman terhadap modul Senarika Fashion 1 di Kolej Komuniti Kuala Terengganu, Cawangan Penerus, untuk mengatasi masalah yang tidak dikenal pasti sebelum ini seperti berikut, iaitu menyusun atur jadual dan masa pelajar untuk ke studio bagi menyiapkan hasil kerja amali bagi kursus Senarika Fashion 1 serta membuat kelas tambahan, demonstrasi langkah kerja dari pensyarah diterbitkan dalam bentuk PowerPoint, video, TikTok dan sebagainya. Pelajar menghasilkan langkah-langkah kerja dan dalam membuat kerja amali dan seterusnya disimpan dalam fail rekod pelajar, dan kursus ice breaking dan lawatan ilmiah kepada pelajar untuk meningkatkan hubungan erat antara pelajar dengan pelajar dan hubungan pelajar dengan pensyarah. Penilaian tindakan. Unit Fashion dan Pakaian Kolej Komuniti Kuala Terengganu, Cawangan Kuala Nerus bertindak menyusun atur jadual dan masa pelajar untuk ke studio bagi menyiapkan hasil kerja studio 2 bagi kursus Senarika Fashion 1 serta kelas tambahan. Daripada tindakan yang dijalankan, didapati 98.5% mendapat lebih masa untuk menyiapkan hasil kerja bagi modul Senarika Fashion 1. Pensyarah membuat demonstrasi langkah kerja dan diterbitkan dalam bentuk PowerPoint, TikTok, video dan sebagainya. Daripada tindakan yang dijalankan, didapati 95.85% pelajar dapat lebih memahami dan turut serta dalam suasana yang digambarkan dalam PowerPoint, TikTok, video dan sebagainya. Ketiga, mengadakan aktiviti ice breaking yang menyeronokkan kepada pelajar-pelajar dan mengadakan lawatan ke tempat-tempat atau institusi-institusi yang mempunyai bidang fashion seperti Jabatan Fashion dan Reka Bentuk di Politeknik Premier Ibrahim Sultan PIS di Johor Bahru, Jabatan Seni Lukis dan Seni Reka di UiTM dan Jabatan Fashion dan Pakaian UiTM Seri Iskandar Perak. Hal ini secara tidak langsung dapat meningkatkan hubungan erat antara pelajar dengan pelajar dan hubungan pelajar dengan pensyarah. Selain itu dapat memberikan keseronokan kepada pelajar yang benar-benar minat dalam bidang fashion dan pakaian. Daripada tindakan yang dijalankan, didapati 100% pelajar seronok menyertai lawatan ilmiah sebegitu. Untuk kesimpulan, kajian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengenal pasti apakah punca pelajar fashion mempunyai kurang pemahaman terhadap modul Senarika Fashion 1 di Kolej Komuniti Kuala Terengganu, Cawangan Kuala Nerus. Kajian ini menggariskan 3 punca utama untuk mengenal pasti faktor-faktor pelajar tidak memberi tumpuan terhadap kursus Senarika Fashion 1. Seterusnya, meningkatkan pemahaman pelajar sisi fashion dan pakaian terhadap modul Senarika Fashion 1. Di samping itu juga untuk meningkatkan tahap tumbuh pelajar semasa kerja amali di studio dalam modul Senarika Fashion 1 di Kolej Komuniti Kuala Terengganu, Cawangan Kuala Nerus. Daripada kajian dijalankan, didapati beberapa masalah dapat dikenal pasti mengapa pelajar fashion mempunyai kurang pemahaman terhadap modul Senarika Fashion 1 di Kolej Komuniti Kuala Terengganu, Cawangan Kuala Nerus. Antara masalah tersebut adalah pelajar tidak pernah mengambil modul seni reka lukisan di peringkat sekolah. Setelah masalah ini dikenal pasti, beberapa langkah penyelesaian telah dijalankan dan mendapati hasilnya sangat positif. Para pelajar dapat mengaplikasikan pengetahuan, mempraktikkan kaedah dan teknik yang betul serta menunjukkan kefahaman, pengetahuan dan kemahiran mengenai modul Senarika Fashion khususnya.
Pihak kolej perlu mewujudkan lebih banyak lagi aktiviti-aktiviti seperti Fashion Day dan projek Runway untuk mencukir bakat-bakat para pelajar dalam bidang fashion dan pakaian di Kolej Komuniti Kuala Terengganu Cawangan Kuala Nerus. Kajian sini telah diterbitkan dalam TVET dan Entrepreneurship Digest 2023 pada bulan Mei 2023 lepas. Sekian, terima kasih. Okay, terima kasih diucapkan kepada peserta kita yang kedua, iaitu Puan Farah Nurin binti Abdul Rahim. Okay, saya serahkan terus kepada penilai, iaitu Profesor Madya Dr. Haji Syamuddin untuk Q&A session. Dipersilakan. Terima kasih Cik Adrian. Puan Farah Nurin binti Abdul Rahim. Tahniah, anda punya penulisan telah pun diterbitkan. Jadi saya pun tak nak komen banyak. Cuma sampel tu lain kali kan. Kalau buat kajian sebenar kan, kalau besarkan lagi sampel tu, maksud saya kan, ada politeknik mana lagi yang ada ambil sigil yang sama tentang fashion ni selain daripada yang Puan punya politeknik? Politeknik Johor Bahru je Puan, Doktor Prof. Sebab memang Ibrahim Sultan. Ibrahim Sultan sahaja. Sebab kalau fashion ni dekat Kolej Komuniti Kuala Terengganu Cawangan Kuala Nerus ni, sebab sesi tu tak ramai student. Jadi kita memang kekangan sikit lah. Saya minta maaf kalau saya komen, saya nampak macam pandang ke tempat lain sebab saya tengok device yang lagi satu tu. Jadi saya hari ni saya kena komen dengan sangat-sangat cepat. Jadi saya kena dengar dengan sangat cepat sebab saya tak ada bahan sebelum untuk saya baca. Jadi daripada pembentangan Puan tadi saya nampaklah Puan punya cara analisis tu menggunakan data deskriptif, betul menggunakan 20 sampel Nanti lain kali kalau Puan nak buat kajian ni lebih besar, ambil kolej Puan, maksudnya politeknik Puan dan juga politeknik Ibrahim Sultan, dan dapatkan sampel-sampel daripada politeknik tersebut, dan kemudian analisis mula. Saya rasa dia punya output tu akan jadi sangat-sangat lebih bermakna lagi, lebih bagus lagi sebab Puan menggunakan lebih daripada satu politeknik. Saya faham ini lebih merupakan kepada kajian tindakan untuk menambah baik di institusi Puan. Tapi bagus, hasilnya sangat bagus dan Puan pun dapat kena pasti apa masalah yang timbul dan dapat mencadangkan apa tindakan yang perlu dijalankan. Jadi tahniah Puan kerana berjaya membentang dan telah pun diterbitkan. Terima kasih. Dan terima kasih juga saya kembalikan kepada Encik Adrian. Terima kasih. Terima kasih Puan Farah dan juga Profesor Madya Dr. Haji Syamuddin. Jadi kita teruskan lagi dengan peserta kita yang ketiga, iaitu peserta RES 068, Puan Nurshima Emalina binti Sharif. Puan dah ada? Puan Nurshima? Ya, saya. Okey, Terima dah kasih. boleh. Saya mohon maaf jika saya bahaskan semua peserta tuan dan puan. Saya menggunakan puan. Okey, saya minta maaf ya. Okey, so mungkin kita teruskan dengan Puan Nurshima Emalina binti Sharif dengan tajuk researchnya iaitu persepsi pensyarah terhadap kurikulum hijau dalam struktur program diploma reka bentuk grafik dan diploma teknologi media cetak di Politeknik Muazzam Shah. Okey, jadi saya serahkan floor ni kepada Puan Nurshima Emalina binti Sharif. Dipersilakan. Baik, terima kasih Tuan Moderator. Jadi saya share screen ni, nampak Nampak Puan, nampak. Nampak Okey, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, selamat petang pada yang untuk panel kita lah, PM Dr. Haji Syamuddin dan juga rakan-rakan pembentang yang lain. Jadi pada petang ni saya akan bentangkanlah berkaitan tajuk kajian saya iaitu persepsi pensyarah terhadap kurikulum hijau dalam struktur program diploma reka bentuk grafik dan diploma teknologi media cetak di Politeknik Muazzam Shah. Jadi pengenalan berdasarkan Dasar Teknologi Hijau Kebangsaan tahun 2009 yang di mana Politeknik dan Kolej Komuniti sebagai salah satu latihan TVET yang mana telah terlibat secara langsung dalam mendukung serta melaksanakan inisiatif TVET
iaitu Education for Sustainable Development dan ke arah Industrial Revolution IR 4.0. Jadi yang mana tujuannya adalah untuk memastikan pembangunan lestari yang menjamin keseimbangan antara kesejahteraan manusia dan perkembangan ekonomi. Jadi itu juga menurut Malaysian Sustainable Development Goal Voluntary National Review 2017, Politeknik dan College Community terlibat secara tidak langsung dalam memastikan pembinaan infrastruktur yang berdaya tahan, menggalakkan perindustrian yang inklusif serta mampan dan memupuk inovasi bagi memperkukuh pembangunan modal insan dalam teknologi hijau. Jadi untuk di dalam Politeknik sendiri terdapatnya blueprint Polygreen yang mana di bawah bidang tumpuan 1, yang mana pengumpulan kurikulum khusus Green Technology Compliance dibangunkan adalah untuk memperkenalkan pelajar dengan asas teknologi hijau, amalan hijau dan keputusan hijau ke arah sasaran muktamad kehidupan yang mampan. Jadi pelajar akan didedahkanlah kepada pelbagai teknologi yang sesuai untuk mencapai matlamat ke arah kelestarian, inovasi dan daya maju. Selain itu, pelajar juga akan mempelajari bidang lain yang mengaplikasikan teknologi hijau seperti tenaga, pengangkutan, bangunan, pengurusan air dan sisa. Jadi untuk khusus DUG 323 Green Technology Compliance ini antara kursus yang kita tawarkan lah di dalam kurikulum Diploma Reka Bentuk Grafik dan Teknologi Media Cetak. Jadi antara 5 dimensi yang perlu diperkenalkan ke arah greening TVET iaitu kampus hijau, program teknologi hijau, komuniti hijau, pendidikan hijau dan budaya hijau yang menggabungkan unsur-unsur kemampanan dan pembangunan infrastruktur dan industri sebagai usaha untuk mencapai pembangunan hijau. Khususnya bagi penyataan masalah, bagi khusus Green Technology Compliance yang dibangunkan adalah berasaskan kepada Outcome Based Education lah, OBE, yang mana mengambil kira pencapaian hasil CLO yang telah dibangunkan. Khusus ini di bawah kategori model teras umum dan ditawarkan pada semester 3 dan ke atas. Kemudian bagi kursus ini juga adalah dibangunkan berdasarkan program standard keterampilan kebangsaan iaitu SKK Green Technology Compliance, yang mana merupakan SKK ini merupakan salah satu spesifikasi kompetensi lah yang diperlukan bagi pekerja mahir yang bekerja di bawah bidang pekerjaan bagi memenuhi keperluan industri di bawah NOS. Okay, bagi pelaksanaan kurikulum hijau ini yang mana mungkin mewujudkan konflik yang akan mengganggu proses kerja yang sedia ada dan para penggubal, pensyarah dan pelajar serta infrastruktur sedia ada yang tidak bersedia untuk pembangunan teknologi baru. Jadi kekurangan yang ada di dalam institusi politeknik yang sedia ada juga boleh mendatangkan masalah seperti sistem dan peralatan kumpulan program yang tidak sepadan dengan sistem kerja, bahan dan kaedah yang ketinggalan zaman serta kekurangan yang kesedaran lah berkaitan dengan teknologi baru dalam teknologi hijau itu sendiri. Jadi untuk objektif kajian terdapat 2 objektif. Yang pertama adalah mengenal pasti tahap kesediaan pensyarah dalam proses pengajaran dan pembelajaran kurikulum hijau. Kemudian objektif yang kedua adalah untuk mengenal pasti tahap kesediaan fasiliti di Politeknik Muazzam Shah terhadap pelaksanaan kurikulum hijau. Jadi satu adalah untuk kesediaan pensyarah dan satu lagi kesediaan terhadap fasiliti. Jadi untuk metodologi kajian yang digunakan adalah berkaitan dengan kajian kuantitatif yang mana untuk meninjau tahap kesediaan pensyarah dan kesediaan fasiliti teknologi hijau di Politeknik Muazzam Shah. Jadi populasi kajian ini adalah semua pensyarah di Jabatan Reka Bentuk dan Komunikasi Visual Politeknik Muazzam Shah yang mana sampel dikelompokkan mengikut program yang ditawarkan iaitu terdiri daripada pensyarah Diploma Reka Bentuk Grafik dan juga pensyarah Diploma Teknologi Media Cetak yang melibatkan seramai 34 orang pensyarah. Jadi hasil dapatan kajian ditentukan oleh pentaksiran Skomin tersebutlah yang mana seperti tuan-puan dapat lihat tafsiran Skomin terbagi kepada 3, tinggi, rendah dan tinggi, sederhana dan rendah mengikut yang dicadangkan oleh Nuraini 2012 lah. Ya, hasil dapatan kajian yang pertama adalah dapatan kajian terhadap tahap kesediaan pensyarah. Jadi merujuk dapatan menunjukkan purata min keseluruhan ada bagi tahap kesediaan pensyarah adalah 3.44 iaitu berada pada tahap yang sederhana. Daripada jadual yang dikongsikan ini dapati responden bersetuju dengan item A4, A5 dan A8 yang mana menunjukkan tahap penilaian Skomin yang tinggi. Mana pada ada terdapat A1, A6, A7, A9 dan A10 berada pada tahap Skomin yang rendah. Jadi hasil analisis bagi
hasil analisis bagi item A3 yang mana saya pernah terlibat dalam pembangunan kurikulum hijau, pensyarah sangat tidak bersetuju. Yang ini menunjukkan tidak semua pensyarah lah yang terlibat dengan pembangunan dan didedahkan dengan kursus teknologi hijau, green technology compliance ni. Jadi secara keseluruhan hasil dapatan kajian terhadap kesediaan pensyarah ini adalah berada pada tahap yang sederhana. Jadi kemudian untuk hasil dapatan kajian yang kedua, iaitu tahap kesediaan fasiliti berpandukan jadual yang dipaparkan tersebut, didapati bahawa hasil dapatan kajian yang dianalisis menunjukkan nilai purata keseluruhan admin berada pada tahap yang sederhana, yang mana terdapat beberapa item yang menunjukkan nilai skor min yang tinggi dan juga terdapat juga nilai skor min yang sederhana, iaitu yang telah direspon oleh responden lah. Jadi secara keseluruhan tahap kesediaan fasiliti di Politeknik Muazzam Shah ni berada pada tahap sederhana secara keseluruhan. Jadi untuk rumusan dan cadangan, hasil dapatan responden berkenaan dengan tahap kesediaan pensyarah didapati analisis skor min berada pada tahap yang sederhana. Faktor kesediaan pensyarah terhadap perubahan sesuatu sistem pendidikan merupakan salah satu indikator kepada kejayaan sesuatu perubahan dalam sistem pendidikan. Jadi terdapat beberapa elemen yang pengaruh, iaitu pengetahuan, kemahiran dan sikap. Ini dinyatakan oleh Noh 2017 lah. Oleh itu dalam hal ni pensyarah yang mana merupakan ejen yang penting bagi memastikan perubahan dan mencapai objektif PDP, pentinglah untuk menerapkan dengan teknologi, didedahkan dengan teknologi hijau ni. Jadi kemudahan bahan bantu mengajar dan kelengkapan pengajaran yang baik dapat menarik perhatian pelajar dan juga dapat mewujudkan suasana pembelajaran yang kondusif. Ini disokong oleh kajian Yahya dan Noh pada tahun 2011, yang mana kemudahan pengajaran yang baik dapat mendorong sesi pembelajaran yang berkesan. Kemudian secara keseluruhan berdasarkan hasil analisis dapatan menunjukkan bahawa pendedahan dan kaedah pengajaran kurikulum perlu diperkasakan di kalangan pensyarah itu sendiri agar pelaksanaan kurikulum hijau dari segi pelaksanaan kurikulum hijau itu dapat dilaksanakan dengan mencapai objektif lah yang ditetapkan oleh kementerian. Jadi komponen-komponen dalam perusahaan pembelajaran perlu diperhatikan oleh pihak pengurusan organisasi bagi mengimplementasi kurikulum hijau yang berkesan di kalangan warga kerja dan pelajar. Jadi usaha-usaha murni yang dilaksanakan oleh pihak Politeknik Malaysia dalam mendayakan pendidikan hijau merupakan satu mekanisme yang berkesan bagi menjadikan negara Malaysia setaraf dengan negara maju yang lain. Jadi itu sahajalah perkongsian daripada saya. Terima kasih. Okay, terima kasih Puan Nur Shima Emalina binti Sharif dengan pembentangan beliau. Okey, saya jemput sekali lagi Profesor Madya Dr. Haji Syamuddin untuk memberikan komen ataupun kita terus ke Q&A session. Silakan. Okey, saya tukar semula device supaya nampak juga. Okey, Puan Nur Shima Emalina binti Sharif, tahniah. Saya tengok pembentangan Puan Nur Shima sangat-sangat teliti, sangat tersusun. Tahniah saya ucapkan. Dan saya sangat jelas dengan apa yang Puan Nur Shima nak bentangkan kepada kami semua. Daripada pernyataan masalah, persoalan kajian, kemudian apa objektif kajian. Ada dua objektif, iaitu tentang tahap kesediaan pensyarah, tahap kesediaan fasiliti, dan Puan dapat di mana tahap kesediaan pensyarah dengan nilai 3.44 dan satu lagi kesediaan fasiliti 3.65. Sangat jelas. Rasa sangat jelas. So tahniah saya ucapkan. So kajian macam ni kalau boleh diaplikasikan oleh dengan cara pembentangan sebegini memang sangat memudahkan untuk penilai. Dan macam saya saya belum dapat pun ataupun tidak dapat pun bahan daripada untuk dibaca tentang kajian Puan Nur Shima ini, tapi saya sangat faham. Alhamdulillah saya sangat faham apa yang Puan Nur Shima sampaikan kepada kami semua. Tahniah. Jadi daripada kajian yang Puan Nur Shima Emalina jalankan itu, Puan Nur Shima telah pun berjaya mengenal pasti apa masalahnya, kemudian dapat mencadangkan apakah perkara yang perlu untuk dijalankan ataupun dilaksanakan oleh pihak-pihak yang tertentu. Lagi sekali tahniah Puan Nur Shima. Saya harap yang lepas-lepas ni bolehlah membentangkan macam Puan Nur Shima. Yang lagi dua tadi pun okey juga. Cuma cara pembentang mungkin tulisan tu agak kecil sikit, komen sikit sajalah. Tulisan yang Puan Nur Shima bentangkan ini tulisan sangat-sangat jelas, tersusun dan sangat-sangat kemas. Yang sebelum tadi yang itu yang
Cik Muhammad Kastari Syamim dan juga Puan Farah Nurin tu bagus juga pembintangan itu, konten yang sangat-sangat bagus, semua boleh diperbaiki dari segi susun aktor supaya dia lebih jelas lagi. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Encik Adrian. Terima kasih Prof. Terima kasih Profesor Madya, Dr. Haji Syamuddin bin Ahmad dan juga Puan Nurshima Emalina atas pembentangan sebentar tadi. Sebelum kita pergi ke peserta yang keempat, mungkin kita rehat sekejap. Kalau ada yang nak pergi ke toilet ke apa ke, saya mohon dulu minta masa untuk tempoh 10 minit, boleh Prof? Kita rehat Minum sebentar. sendiri Minum sendiri ni Encik Adrian Ya. Boleh Boleh insyaAllah. Terima kasih. Okey, kita rehat dulu selama 10 minit. Lepas tu nanti peserta kita yang keempat diharap mohon bersedialah, iaitu Puan Siti Nurul Atika binti Rasul. Okey. Pergi toilet kejap tadi. Nanti mohon peserta jangan keluar dulu sebab nanti kita akan ada sesi fotografi lah di akhir program kita pada petang ini. Encik Adrian, boleh kita bersembang sekejap, berbual sekejap? Boleh Prof. Kita buat ni sama-sama ni kira before time lah kan. Patutnya pukul 3, sekarang bukan pukul 3. Ini sebenarnya apa tu, sebagai panel penilaian paling pantas, paling cepat pernah saya buat seumur hidup saya. Selalu diberi masa 15 minit macam tu kan Prof? Q&A biasanya 10. 15 minit, pembentangan 30 minit 30 kan. minit. Tapi tak apa, betul. format biasanya pembentangan 30 minit macam tu. Q&A 15 minit. Tapi tak apa, kita boleh je ikut format yang macam ni. Tapi dia akan berikan saya kena beri komen yang ringkas lah. Adakah boleh diterima komen yang ringkas macam tu ataupun nak komen lagi panjang? Dia mengikut ni penilai tu sendiri macam mana untuk mengomen lah, memberi komen kepada para peserta. Boleh je secara ringkas, boleh. Tapi macam tadi semua saya rasa memang agak padat jugalah bagi saya. Berinformasi Paling juga ringkas komen. tu saya buat. Terima kasih. Paling ringkas pun saya buat, insyaAllah. Okay, kita akan mula pada 2.55 nanti kita akan mula. Tu Encik Kastari. Encik Muhammad Kastari, saya interesting dengan anda punya kajian tu. Sebenarnya saya pun tengah membuat kajian tentang intelligence. Sekejap Sekejap. Tadi sekejap.
Sorry, saya terima phone call tadi. Cik Muhammad Tafari. Tak apa. Saya pun, Teruskan, Prof. saya sedang membuat kajian tentang multiple intelligence juga since 2019. Jadi saya berminat lah dengan multiple intelligence tu. So, ada berniat ke nak sambung belajar buat PhD di sini? Cik Muhammad Tafari, di PSI. Saya Ada sembang-sembang juga kan. Sebab tak sebenarnya. boleh jumpa bersama muka kan. Faham. Tak Ada boleh saya jumpa memang bersama ada muka niat kan. nak sembang. Sebab dekat sini dia macam ada HLP kan, orang cakap untuk pensyarah kalau nak sambung belajar. Jadi saya memang planning HLP, untuk sambung jugalah. Jadi mungkin boleh lah kalau saya nak macam tengok-tengokkan topik macam tu kan, sebab saya rasa menarik juga multiple intelligences ni. Saya agak percaya jugalah dengan individual differences dan sebagainya. Yes, right. Individual diversity apa? Yalah, variety of intelligence of each individual. Jadi Ya, betul. memang menarik lah. Saya pun ada buku Howell Gardner tu dekat office saya. Tapi itulah sebab tajuk stick dengan yang original dulu. Sebab saya rasa yang original tu macam macam menarik sikit. Saya macam kurang sikit dengan existential dengan satu lagi nanti, kalau apa. sambung PhD sini, di sini nanti kita boleh sambung sembang. Boleh, insyaAllah, Prof. Ditawarkan terus tu, Encik Muhammad Kastari. InsyaAllah boleh. Okay. Saya pun baru-baru juga tengok topik tu. Boleh kita mula, Prof? Saya rasa peserta pun dah bersedia. Tak sabar ni. Saya rasa Puan Siti Nurul Atika binti Rasul pun dah bersedia. Terima kasih. Ya, nanti kita boleh, akan kadang-kadang line internet saya ni macam terputus. Nanti kita akan dapatkan ni lah kontak Prof jugalah. Okay, so kita akan teruskan sesi pembentangan kita yang keempat, iaitu peserta RES 075 Puan Siti Nurul Atika binti Rasul dengan pembentangan beliau iaitu psikologi silang budaya dalam konteks pendidikan di Malaysia. Jadi saya serahkan floor ni kepada Puan Siti Nurul Atika. Dipersilakan. Ada masalah dengan mic ke, Puan? Oh, mic tak on lagi saya rasa. Ada dengar ke? Ya, jelas. Okay. Silakan. Okay. Memang mic saya masalah. Saya buka mic tu baru dengar lah. Saya buka lah. Okay. Slide. Assalamualaikum dan selamat petang. Boleh nampak ke slide saya? Boleh. Okay. Saya Puan Siti Nurul Atika binti Rasul daripada Kolej Menti Muar. Tajuk kajian saya ini adalah tajuk dia konsep paper lah berkaitan dengan psikologi silang budaya dalam konteks pendidikan di Malaysia. Terima kasih pada pengurusi MC kita petang ni yang dihormati Profesor Dr. Hishamuddin. Saya teruskan kepada kita punya agenda lah. Kita tengok kepada pengenalan, kemudian sedikit berkaitan dengan penyertaan masalah, sorotan kajian, cadangan objektif, isu-isu berkaitan dengan pendidikan silang budaya, cadangan dan kesimpulan. Sedikit pengenalan. Di Malaysia, para pelajar di institusi pendidikan terdiri daripada pelbagai latar belakang lah yang berbeza, iaitu dari segi agama, etnik, bahasa dan budaya. Psikologi silang budaya ni adalah salah satu cabang ilmu psikologi yang mengkaji batasan ilmu pengetahuan dengan cara mengkaji manusia ni dengan cara yang berbeza
iaitu dengan cara budaya yang berbeza lah. Silang budaya ni merupakan satu sistem kepercayaan dan tingkah laku yang mengiktiraf dan menghormati kewujudan kepelbagaian dalam kelompok, sebuah organisasi ataupun masyarakat, mengakui dan menghargai perbezaan sosio budaya dan menggalakkan dan menerima sumbangan berterusan mereka dalam konteks dan budaya yang inklusif dalam organisasi ataupun masyarakat yang berkenaan. Menurut Hall 2000, multicultural ataupun silang budaya ni sebagai keterangan sifat ataupun keadaan ataupun ciri-ciri sosial ni yang wujud dalam komuniti terdiri daripada pelbagai budaya hidup bersama-sama dengan berkongsi pelbagai sumber, tetapi pada masa yang sama cuba mengekalkan keunikan identiti masing-masing. Kemudian silang budaya ni kita boleh fahamlah iaitu cari persamaan dalam titik perbezaan yang wujud di antara satu sama lain, merupakan hakikat yang wujud dalam masyarakat sehingga memerlukan setiap ahli masyarakat tu mengambil langkah untuk saling mengenali dan menyesuaikan diri antara satu sama lain. Okey, saya bacakan maksudlah dalam firman Allah dalam surah Al-Hujurat ayat 13, dan Al-Quran pun mengatakan yang bermaksud, wahai umat manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari lelaki dan perempuan dan kami telah menjadikan kamu berbagai bangsa dan bersuku puak supaya kamu berkenal-kenalan, beramal mesra atau antara satu dengan yang lain. Sesungguhnya semulia-mulia kamu di sisi Allah ialah orang yang lebih bertakwa di antara kamu, bukan yang lebih keturunan atau bangsanya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mendalam pengetahuannya akan keadaan dan amalan kamu. Dalam surah Al-Hujurat ayat 13. Okay, berdasarkan ayat yang di atas tadi, dapat yang saya rumuskan bahawa wujudnya pelbagai etnik dan budaya bangsa adalah satu hakikat yang kita memang tak boleh nak pertikaikan. Okay, kefahaman kita mengenai perkara ini harus maksudnya kita ni harus berkasih sayang antara satu sama lain walaupun kita digalakkan untuk mempunyai semangat cintakan bangsa sendiri. Tapi namun kita taklah sampai nak ketepikan bangsa lain sehinggalah menimbulkan kekecohan. Okey, penyataan masalah psikologi silang budaya dalam konteks pendidikan ini jarang diberi perhatian. Kajian literature yang dijalankan adalah untuk kita nak untuk tahulah sejauh mana pendidikan silang budaya ini dapat diterapkan di dalam diri pelajar di Malaysia. Okay, isu budaya silang budaya ini sepatutnya diterapkan dari kecil lagi lah supaya generasi akan datang secara tak langsung boleh mempersiapkan minda dan menerima hakikat perubahan yang berlaku di dalam negara kita ni lah, khususnya di luar negara dan khususnya di dalam negara dan umumnya di luar negara. Walaupun pendidikan silang budaya ini boleh meningkatkan perpaduan di kalangan pelajar, tetapi pendekatan ini kurang dijalankanlah oleh para pendidik di Malaysia. Okey, pendidikan silang budaya di Malaysia satu proses strategi pendidikan yang melibatkan lebih dari satu budaya yang ditunjukkan melalui bahasa, etnik atau ciri-ciri. Saha tahun 1997. Pendidikan silang budaya perlu diterapkan dari kecil supaya tak berlaku stereotip, salah tangkapan terhadap budaya lain dan sebagainya. Tujuannya adalah untuk wujudkan kesedaran, toleransi, pemahaman dan pengetahuan yang mengambil kira perbezaan dan persamaan antara budaya dan kaitannya dengan pandangan dunia, konsep, nilai dan keyakinan. Populasi pelajar dengan latar belakang yang pelbagai akan mengarah kepada pembelajaran yang terbaik bagi setiap individu pelajar. Pendidikan dalam konteks silang budaya adalah pendidikan asas yang menyediakan semua pelajar untuk memberi sumbangan yang maksimum dalam kehidupan dunia pada masa kini. Pendidikan silang budaya harus termasuk di dalam kurikulum, iaitu meliputi tujuan-tujuan pembelajaran efektif dan kognitif. Menurut Najimah 2003, kenapa pendidik kita di Malaysia ni tidak mengamalkan pendidikan pelbagai budaya ataupun silang budaya? Ini kerana kebanyakannya pendidik ataupun guru ni tidak tahu ataupun kuranglah pengetahuan ataupun memahami maksud sebenar berkaitan dengan pendidikan silang budaya. Pendidik ataupun guru tidak tahu cara untuk menggunakan pendidikan pelbagai budaya secara berkesan. Pendidik kurang motivasilah bagi mempelajari cara yang berkesan bagi pendidikan pelbagai budaya. Pendidik tidak menyedari mereka mempunyai tanggungjawab yang besar dalam melaksanakan pendidikan pelbagai budaya.
Okey, ni antara isu-isu silang budaya lah. Okey, masyarakat daripada negara yang sama, geografi yang sama ataupun bercakap bahasa yang sama mempunyai hakikat. Hakikatnya di negara seperti Mexico, okey, Argentina, mereka mempunyai mempunyai budaya yang berbeza walaupun mereka ni bercakap bahasa yang sama, maka fahaman mereka menyatakan masyarakat daripada negara yang sama, geografi yang sama ataupun bahasa yang sama, mempunyai budaya yang sama tu adalah salah. Macam kita dekat Malaysia lah. Malaysia ni kita bukannya maksudnya negara kita ni pelbagai kaum. Ada Cina, India kan. Melayu sendiri pun ada macam-macam bahasa lah. Ada bahasa Jawanya, Melayu sendiri ada bahasa-bahasa yang maksudnya kita di Malaysia ni pun ada pelbagai budaya. Okey, keluarga daripada budaya yang sama, punya nilai yang sama, anak dilahirkan daripada perut ibu yang sama mungkin juga punya budaya yang berbeza. Okey, pendidikan silang budaya hanya tertumpu pada etnik ataupun isu satu bangsa. Sedangkan silang budaya ni luas pengertiannya, dia meliputi sosioekonomi, gender dan bahasa dan agama. Pendidikan silang budaya mesti diajar secara berasingan daripada subjek lain. Sebenarnya pembelajaran mengenai berbagai budaya ni boleh diajar dalam subjek-subjek tertentulah di dalam kelas sendiri. Okey, pelbagai budaya boleh dibahagikan jika dilihat di Amerika, semua bangsa yang datang atau imigran ke Amerika mestilah mengikut budaya Amerika. Diskriminasi antara kaum masih berlaku sebenarnya, terutamanya jika seorang itu adalah berkulit hitam. Ini adalah isu pendidikan silang budaya. Okey, kenapa kita perlu keperluan kepada pendidikan silang budaya? Keperluannya, pendidikan silang budaya ni adalah keperluan yang perlu ditingkatkan dan perlu diketengahkan supaya boleh membentuk jati diri sesebuah masyarakat lah berdasarkan identiti penduduk setempat. Kemudian boleh mempertingkatkan kenapa kita perlu pendidikan silang budaya supaya kita boleh mempertingkatkan perpaduan kaum lah di Malaysia. Kemudian mengintegrasikan penduduk Malaysia yang terdiri daripada latar sosio budaya. Okey, kepentingan memahami pendidikan silang budaya dalam kalangan pendidik supaya pendidik ni bersikap yang lebih bersedialah untuk berhadapan dengan pelajar daripada pelbagai budaya tanpa ada prasangka ataupun prejudis terhadap diri pelajar. Pendidik akan lebih berhemah dan menghormati nilai serta amalan budaya setempat. Kemudian pendidik ataupun guru ni perlu bertanggungjawab memupuk sikap perpaduan dalam kalangan pelajar. Nilai menghormati dan menerima budaya orang lain akan wujud dalam diri pelajar. Okey, seterusnya saya pergi kepada cadangan lah. Cadangan untuk kertas konsep ni. Pendidikan silang budaya ni perlu diterapkan sama ada di institusi pendidikan daripada rendah, menengah dan institusi pendidikan yang tinggilah perlu diterapkan kepada pelajar. Kemudian para pendidik perlu sedar dan faham peranan mereka. Kemudian perlu pilih strategilah dan bahan pengajaran yang terbaik supaya dapat meningkatkan lagi kefahaman berkaitan dengan ciri-ciri budaya di Malaysia ni. Okey, kemudian cadangan lain mungkin kita di institusi pendidikan boleh melaksanakan pengurusan program yang berkaitan dengan silang budaya supaya para pelajar boleh memupuk lagi aktiviti perpaduan kaum dalam kalangan pelajar, contohnya kem-kem perpaduan ataupun kelab rukun negara ataupun program-program silang budaya lah. Macam-macam aktiviti sebenarnya kita boleh adakan supaya dapat eratkan lagi hubungan budaya. Maksudnya kita boleh kenal lagi budaya antara satu sama lain lah. Okey, kemudian komunikasi secara verbal dan bukan verbal antara pendidik dan pelajar hendaklah dianalisis untuk meningkatkan penyertaan pelajar semasa proses pembelajaran. Okey, pelajar perlu merasa selesa dan diterima apabila membawa identiti budaya mereka ke dalam kelas. Pendidikan pelbagai budaya berasas kepada prinsip penghargaan, empati dan kesamarataan. Pendidik perlu menolong pelajar untuk meningkatkan pencapaian akademik dalam semua bidang termasuklah kemahiran asas dengan menggunakan bahan pengajaran yang sensitif dan sesuai dengan latar belakang pelajar. Okey, sebagai kesimpulannya, pendidikan di Malaysia ni sebuah peleburan yang penting
hala tuju negara bergantung kepada pencapaian sistem pendidikan negara. Bangsa Malaysia bukan bermakna bercirikan khusus pada fizikal je, ia bentuk kesatuan dalam pemikiran, tindakan dan psikologi, saling membantu antara satu sama lain. Masyarakat Malaysia terdiri daripada pelbagai kaum ni hendaklah disatukan di bawah satu bumbung pendidikan yang berteraskan pelbagai budaya. Oleh itu, pendidikan silang budaya ini boleh membantu pelajar lah memahami budayanya sendiri dan juga memahami budaya-budaya bangsa lain. Itu saja, sekian, terima kasih. Terima kasih diucapkan pada Puan Siti Nurul Atika binti Rasul atas pembentangan beliau. Saya serahkan semula untuk sesi penilaian, iaitu Profesor. Saya jemput semula Profesor Madya Dr. Haji Syamuddin. Dipersilakan, Prof. Terima kasih Cik Andrew. Terima kasih Cik Andrew. Sekali lagi, Puan Siti Nurul Atika binti Rasul. Baik. Tanya di atas pembentangan juga, sebab ini adalah konsep paper. Konsep paper ni biasanya kalau kita nak tulis tu kena banyak citation. Puan Siti Nurul saya tengok tadi citation yang Puan Siti gunakan ada yang daripada tahun 2003 2003, ada yang baru-baru ya, 2023 ke 2022, 2021 ada tak Puan Siti Nurul kita? InsyaAllah saya akan perbaiki penulisan lah untuk yang latest punya citation. Kemudian saya tengok tadi Puan Siti Nurul ada bandingkan dengan Mexico kan. Malaysia ni dia ada negara jiran yang terdekat, contoh macam Singapura, Thailand, Indonesia, Filipina kan. Jadi kita mungkin boleh tengok dekat negara-negara jiran kita juga lah. Puan Siti Nurul. Yang lain semua okey saya faham konsep paper ni. Tapi yang penting konsep paper ni dia kena tulisan dia kena banyak citation. Citation lama boleh ada tapi dia kena banyak citation yang baru. Menunjukkan itu adalah isu yang baru. Okay? Dan apabila orang membaca konsep paper dengan citation yang baru, bermaksud orang tahu ini isu yang baru dan perlu diambil perhatian dan perlu diberikan fokus. Itulah saja saya punya komen dan cadangan. Terima kasih sekali lagi pada Puan Siti Nurul Atika dan saya kembalikan kepada Encik Adrian. Terima kasih. Terima kasih Prof atas ulasan dan komen, dan juga terima kasih pada pembentang kita yang tadi, iaitu peserta kita yang keempat, Puan Siti Nurul Atika. Terima kasih. Seterusnya saya ingin menjemput peserta kita yang kelima, iaitu peserta RES 077, Puan Mastura binti Masto, dengan pembentangan beliau yang diberi tajuk Kesedaran Nilai Patriotism Pelajar Kolej Komuniti Rompit melalui Kursus Pengajian Malaysia. Jadi saya jemput sekali lagi Puan Mastura binti Masto. Dipersilakan Puan. Assalamualaikum. Boleh nampak ke slide saya? Boleh Puan. Okey. Sekejap saya setting. Kita boleh buat slide show kan? Boleh tak? Boleh Puan. Silakan. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Saya ucapkan selamat petang kepada urus setia dan juga Profesor Madya Dr. Haji Syamuddin bin Ahmad. So saya doakan semua sihatlah ya. Okey, alhamdulillah hari ini saya akan membentangkan, terlebih dulu saya kenalkan diri saya, iaitu saya Puan Mastura binti Mastur daripada Kolej Komuniti Rompin. So kajian ini saya buat dengan rakan sejawatan saya, iaitu Encik Muhammad Azrin Shah bin Abdul Wahab. Okey, untuk tajuk kajian saya iaitu kesedaran nilai patriotisme dalam kalangan pelajar Kolej Komuniti Rompin melalui Kursus Pengajian Malaysia. Okey, sebelum itu kita pergi pada pengenalan. Okey, pengenalan berkaitan dengan tajuk ini ialah, sebelum itu kita kena tahu dululah apa maksud patriotisme. Okey, asalnya daripada bahasa Greek, iaitu patris, bermaksud tanah air. So seorang patriot itu dikatakan seorang yang cinta akan negaranya dan sanggup melakukan apa-apa sahaja demi menjaga maruah atau kemuliaan negaranya. Okey, selain itu iaitu nilai patriotisme
Menurut kajian Abdullah tahun 2009, patriotisme juga melahirkan masyarakat yang beradab sehingga dapat menempuh segala cabaran dan ancaman di era ini. Menurut Muhammad Ali MB tahun 2009, kecintaan kepada negara bukan hanya setakat ungkapan di bibir semata-mata atau hanya bersifat simbolik seperti menghormati simbol-simbol negara seperti pemimpin, lagu dan bendera sahaja. Okey, jadi patriotisme ni dia lebih kepada menunjukkan nilai-nilai ataupun ciri-ciri cintakan tanah air yang perlu ditonjolkan oleh seseorang individu lah. Okey, sehubungan itu dalam kajian ini kita lihat dari segi kursus yang ditawarkan di Kolej Komuniti Rompin di mana semua pelajar wajib mengambilnya lah, iaitu mata pelajaran pengajian umum MPU. So MPU ni telah digariskan oleh KPT, telah diperkenalkan iaitu sebagai satu komponen khusus mata pelajaran pengajian umum. So khusus pengajian Malaysia ni diperkenalkan di Kolej Komuniti seluruh Malaysia lah. Tujuannya untuk melahirkan graduan yang mempunyai identiti kebangsaan dan semangat patriotisme yang unggul. Okey, seterusnya berkaitan dengan penyataan masalah. Okey, kita lihat penyataan masalah. Iaitu kefahaman semata-mata dan bersifat pasif tidak menggambarkan belia yang patriotik dalam arti kata sebenar, di mana kefahaman dan kecenderungan perlulah diterjemah dengan penghayatan patriotisme melalui tindakan konkret. Ini menurut penulisan kajian oleh Ariel 2016, Azizan 2005. So nilai patriotisme dalam diri masyarakat, terutamanya golongan muda, sudah mula terhakis dan tidak diberi perhatian. Okay, di samping itu kita lihat golongan muda banyak yang melakukan salah laku. So kita dapat lihat di situ semangat patriotisme dalam kalangan belia banyak diperbahaskan. Okay? Kerana belia ni merupakan tunggak ya, menentukan masa depan negara. Okey. Seterusnya, pendidikan adalah medium penting untuk penyemaian serta pengukuhan semangat patriotisme dalam kalangan pelajar. Untuk itu, penawaran mata pelajaran umum MPU khusus pengajian Malaysia MPU 11012 di semua kolej komuniti Malaysia diwajibkan untuk pelajar mengambil lah. Okey. Okay, untuk kajian yang kami jalankan ini terdiri daripada dua objektif, iaitu objektif yang pertama mengenal pasti tahap pengetahuan pelajar yang boleh mempengaruhi nilai patriotisme pelajar melalui pembelajaran dan pengajaran khusus pengajian Malaysia. Okey, objektif yang kedua iaitu mengenal pasti faktor seperti sikap pelajar, pensyarah dan kurikulum boleh mempengaruhi nilai patriotisme pelajar melalui pembelajaran dan pengajaran khusus pengajian Malaysia MPU 11012. So kajian ini kita nak lihatlah bahawa khusus pengajian Malaysia ni kita nak tengok dari segi pengetahuan pelajar dan juga faktor seperti sikap, pensyarah dan kurikulum yang boleh mempengaruhi nilai patriotisme pelajar. Okey. Okey, dari aspek metodologi pula, okey, sampel terdiri daripada 106 orang pelajar iaitu pelajar sesi 2, 2022, 2023. So pelajar-pelajar ini telah pun mengambil kursus pengajian Malaysia lah pada semester 1 dan semester 2. Okey, dari segi instrumen pula, satu set soal selidik yang mempunyai dua bahagian iaitu bahagian A dan bahagian B. Bahagian A ni iaitu berkaitan dengan demografi responden lah, dan bahagian B ni merangkumi item-item soalan berdasarkan skop persoalan kajian. Okey, so dari segi interpretasi skala min keseluruhan kajian ini, kami telah mengambil tabel dari Bahaman dan Turiman dan mengikut kajian oleh Aina 2023 seperti dalam jadual di bawah lah. Okey. So ini adalah analisis dan keputusan yang
kita perolehilah ya. So untuk jadual 2 demokrasi responden kajian, okey, lelaki 56, 52.8%, perempuan 50, 47.2%. Okey, program yang terdiri ialah CJ Kulinari 47 orang, CJ Operasi Perhotelan 17, CJ Servis Kenderaan Ringan 11 orang, CJ Teknologi Elektrik 15 orang, CJ Teknologi Penyejukan dan Penyamanan Udara ialah 16 orang. Okey, so semester 1 dan semester 2 yang menjadikan jumlah semuanya 106 orang lah. Okey. Okey, mari kita lihat jadual 3 pula. Okey, untuk jadual 3 yang menguji tahap pengetahuan ya, responden. Okey, keseluruhan untuk tahap pengetahuan ni kita tengok berada dalam skor yang tinggi iaitu 4.56 dan sisi hampir awalnya 0.74. Okey, daripada 10 item yang dikaji ini kita lihat ada satu item yang tinggi iaitu memperolehi min 4.62 iaitu saya mengetahui 5 prinsip rukun negara. Okey, so keseluruhan kebanyakan responden sangat bersetujulah, maksudnya mereka memang mengetahuilah apakah 5 prinsip rukun negara tersebut. Okey, seterusnya dalam antara item ni ada juga yang sedikit rendah lah, tetapi masih lagi dalam skor yang tinggi iaitu saya mengetahui maksud bagi setiap warna yang terdapat dalam jalur gemilang. Okey, so kemungkinan ada juga responden yang tak tahu ataupun tak ingatlah maksud ya setiap warna yang terdapat dalam jalur gemilang tersebut. Okey. Seterusnya kita lihat analisis yang berkaitan dengan faktor sikap ya. Okey, faktor sikap ni ada 4 item. Okey, so keseluruhan min ni berada dalam keadaan tinggi jugalah. Okey, dan sisi hampir awalnya 0.65. Okey, yang paling tinggi iaitu saya menghormati perbezaan amalan tradisi dan budaya bangsa. Yang memperoleh skor 4.38 dan yang antara yang sederhana tinggi min 3.79 iaitu saya suka menonton filem berkaitan patriotisme. Okey, seterusnya kita tengok dari segi faktor pensyarah pula. Okey, dan faktor pensyarah ni kita ukur 4 item lah. Okey. So keseluruhan min adalah 4.42 tinggi ya, dan sisi hampir awal 0.73. Jadi antara 4 item ni yang paling tingginya kita lihat pensyarah menggalakkan saya sentiasa prihatin terhadap isu yang berlaku di tanah air. Dan kita tengok yang last sekali yang agak rendah sikit tetapi masih berada dalam skor yang tinggi iaitu pensyarah menjalankan program bersifat patriotik sepanjang semester pembelajaran. Okey. Seterusnya kita tengok dari segi kurikulum. Okey, di kurikulum ni maksudnya kurikulum MPU 112.012. Okey, pengajian Malaysia. Okey, keseluruhan min ni iaitu 4.43, skor yang tinggi juga. Sisi hampir awal 0.73. So untuk kurikulum ni mengukur 4 item lah. Okey, so yang pertama yang paling tinggi kita lihat iaitu khusus pengajian Malaysia membantu pelajar memahami dan menghormati perbezaan budaya, bahasa dan agama masyarakat berbilang etnik di Malaysia. Okey, dalam kurikulum tu kita ada satu topik yang tentang topik 3 tentang kemasyarakatan dan kebudayaan lah. Okey. So untuk kita tengok yang rendah sikit tapi dia masih lagi dalam skor yang tinggi sebenarnya. Itu pengenalan khusus pengajian Malaysia memberi peluang kepada saya untuk mengenal jasa pemimpin negara. Okey, jadi kemungkinan pelajar ni tidak
tidak mengingatilah peristiwa-peristiwa, mungkin kurang ingat ke peristiwa-peristiwa pemimpin negara terdahulu ya. Okey, baik. So berdasarkan keseluruhan kajian yang kami lakukan, kita dapati bahawa tahap pengetahuan pelajar terhadap nilai patriotisme melalui kursus pengajar Malaysia MPU 12012 adalah tinggi. Jadi faktor seperti sikap pensyarah dan kurikulum juga menunjukkan tahap tinggi, iaitu mempengaruhi kesedaran nilai patriotisme dalam kalangan pelajar. Okey, yang kedua, memperkasakan. Okey, ini adalah cadangan bagi kami supaya dapat memperkasakan lagi lah program patriotisme berimpak tinggi di peringkat kolej komuniti maupun di peringkat luar, memandangkan pelajar cenderung untuk melibatkan diri dalam program berkenaan. Okey, cadangan seterusnya melalui bahan-bahan pengajaran yang lebih berinovasi dan kreatif agar boleh meningkatkan minat dan motivasi pelajar terhadap kursus seterusnya menyemai nilai-nilai patriotik di jiwa mereka. So, cadangan yang terakhir iaitu pensyarah-pensyarah program juga perlu bekerjasama dalam menggalakkan semangat cintakan negara kepada pelajar-pelajar mereka secara tak langsung dalam proses pembelajaran dan pengajaran mereka ketika di bengkel. Okey, kalau kita lihat Prof. Dr. Yusof Al-Qaradawi berkata, apabila kita hendak melihat wajah negara pada masa hadapan, lihatlah generasi mudanya pada hari ini. Sekiranya golongan muda pada hari ini adalah dari kalangan yang berakhlak dan berhemah tinggi, tentunya negara kita akan datang adalah sebuah negara yang aman makmur. Tetapi jika keadaan adalah sebaliknya, maka bersedialah untuk berhadapan dengan kemungkinan buruk yang akan berlaku. So jadi sangat pentinglah golongan muda. Ini ciri-ciri patriotisme tu kekal dan sentiasa disemailah dalam jiwa anak muda. Terutamanya pelajar-pelajar kita lah. Okey, saya rasa sekian itu saja. Terima kasih. Okey, terima kasih Puan Mastura binti Masto dengan pembentangan beliau. Jadi saya serahkan Q&A session kepada Profesor Madya Dr. Haji Syamuddin. Dipersilakan. Okey, baik. Terima kasih Cik Andrian. Okey, terima kasih kepada Puan Mastura binti Masto. Tahniah juga Puan Mastura binti Masto. Pembentangannya sangat tenang, teliti, tersusun. Tahniah sekali lagi. Ini memang saya boleh ulang balik lah. Sebenarnya apa yang Puan Mastura bagi tahu, di mana tahap pengetahuan pelajar tinggi, min pun tinggi, sikap pelajar tentang patriotism tinggi, sikap pensyarah tinggi, kurikulum dia punya skor pun tinggi. Maksudnya semua dah tinggi lah ni kan? Betul tak Puan Mastura? Semua dapat skor yang tinggi kan? Ya. Jadi tahniah sekali lagi lah. Tahniah sekali lagi kepada Kolej Komuniti Rompin. Dia terutama daripada pelajar yang seramai 106 orang itu, di mana semuanya tinggi. Jadi antara cadangan, tadi ada 4 cadangan kan, boleh tambah yang kelima. Ya, betul. Cadangan kelima ialah Puan Mastura boleh bentangkan ni semua kolej komuniti kat Malaysia ni dan cadangkan apa yang telah Puan Mastura dan tim telah buat supaya boleh meningkatkan ataupun memperbaiki tahap patriotism pelajar-pelajar di kolej komuniti ataupun di mana-mana institusi yang berkaitan. Ini adakah ini penulisan master Puan Mastura? Tak. Belum Bukan. Belum lagi. Belum lagi, insya-Allah. Boleh buat master dah ni Boleh buat master Itulah. dengan kajian Besarkan lagi kolej komuniti mungkin yang ni Puan Mastura ambil sampel daripada kolej komuniti Rompin. Mungkin ambil beberapa sampel daripada kolej yang lain, gabungkan boleh buat satu master dah. Tahniah sekali lagi Puan Mastura atas pembentangan dan dapatan kajian anda. Saya kembali kepada Encik Andrian. Terima kasih. Alhamdulillah. Okay. Terima kasih kepada pembentang iaitu Puan Mastura binti Masto dan juga Profesor Madya Dr. Haji Syamuddin atas komen beliau. Jadi tanpa membuang masa, kita ke peserta kita yang ke-6 iaitu peserta RES 034 Puan Nurfahana binti Abulani dengan pembentangan beliau yang diberi nama A Study on Commerce Students Satisfaction at Polytechnic Muazzam Shah Towards Effectiveness of Online Learning.
Dipersilakan. Over to you. Okey, terima kasih. Boleh dengar suara saya? Boleh Puan, boleh. Boleh alright. Terima kasih kepada moderator Encik Andrian dan juga yang berusaha Profesor Madya Dr. Haji Syamuddin Ahmad. Okey, so nama saya adalah Nur Farhana binti Abdulani. Saya daripada Politeknik Muazzam Shah. Saya ingin membentangkan kajian berkenaan dengan a study on commerce student satisfaction at Politeknik Muazzam Shah towards effectiveness of online learning. Okay, for introduction, as we know, traditional face-to-face schooling has moved to online platform to stop the coronavirus. So Polytechnic Muazzam Shah also experienced these transitions. Its significant grew exponentially as the world sought alternative ways to communicate and disseminate information. This study aims to identify student satisfaction with facing online learning. This will be determined through their experience and achievement while studying online with lecturers. The strength of the lecturers will be maximized to ensure that students feel comfortable during learning session to achieve the most effective result. This research also expected to contribute to an improved understanding by both teacher and students. So these studies we want to know student satisfaction based on experience and also achievement while studying online learning. Okay, for problem statement, online learning has grown rapidly after the COVID-19 phenomena. So the development of the news and information brings student satisfaction with their online course. According to SANG 2021, student satisfaction is one of the factors that determine online learning to be effective. It also relates to how the student feel about the course they took. One of the factors generated by ineffective interaction, which is affect student satisfaction. So the level of student satisfaction with online courses was also influenced by the course that were enrolled in and finished. Okay, for literature review, according to Zilbon et al. 2019, technologies usage leave youth satisfaction among students in online learning, as it is more interesting to watching video during asynchronous learning. So, Maheshwari 2021 also said that engagement during online courses is essential for making online learning effective because the design and implementation of such interaction have a significant impact on student satisfaction. Last but not least, Shi et al. 2021 also found that online participation, persistence, and achievement across different disciplines in higher education is more significant, which give a good sign of fulfillment in this study. So that's literature review for this study. Okay, for objective, there are two objectives for this study. Objective number 1, to identify student satisfaction in online learning. And then for objective 2, to identify student achievement and experience during online class. Okay, for methodology, sample size involving student enrolled in the Department of Commerce for academic year 2021-2022. Okay, student pursuing in a diploma business studies and also diploma in accountancy. So data analysis, we are using descriptive analysis using SPSS. Okay, here are analysis and result. Okay, for the demographic question, so as we all can see here for figure 1, table indicates that there were more female respondents rather than male respondent. As we can see, so female respondents are 230 respondents while male are 59 only for commerce department. Okay, age. The respondent age category split into two categories. Okay,
average 18 to 20 years old, which is 70%, and then age 31 to 25% years old, 25%. Then as we can see here, those above the age of 25 are not included within this survey. Okay, program of learning. At figure 3, 142 students from the diploma in accountancy and 147 students are from business management who participate within the study. So total 289 students took part in this study. Okay, so this is the last analysis and result for this study. As we can see here, separate into two sides, which is one experience and another one is achievement. Okay, according to Olatunde Lawrence and Ogonade 221, replies with a mean value 2.5 or more were viewed as a grade accepted positive, whilst those a mean value lower than 2.5 seen as negative, unaccepted and disagreed response. So for this table for mean value above 2.5, which is the result are accepted and positive. So both the research score greater than 2.5. This finding indicates that a favorable and constructive response. As we can look at the experience table, okay, so the mean value, the highest one are 4.23 and the standard deviation of 0.784. This shows that the class received the potential for online learning provided by lecturers as seen by their positive response. So for the achievement, the highest mean value are 4.19 with standard deviation 0.819. So the highest score. This response was acceptable and the students said that they were happy with the outcome of the online assessment. Okay, so for the conclusion, this study found a link between experience and achievement in achieving course satisfaction. This indicates that students with a high level of attention were likely to have a high level of course satisfaction. As a result, satisfaction significantly impact whether e-learning is successful. So the online conversation should be further improved with various forum questioning tactics to ensure that the course learning objectives may be successfully attained. And then the last but the least, feedback from online learning teachers should be given promptly to encourage other students to participate in the discussion because that will result in good assessment result even though online. This study has revealed that experience with prior knowledge of the online learning environment is contributing element. So as a conclusion, the objective are achieved with the experience and achievement. They are correlated with student satisfaction. So thank you. This is our co-writer, Puan Siti Umairah binti Muhammad Rosli. That's all from me. Thank you. Terima kasih Puan Nurfahana atas presentation tadi. Jadi saya jemput teruslah Profesor Madya Dr. Haji Syamuddin untuk memberikan sedikit ulasan. Silakan Puan. Tuan Doktor. Okay, baik. Terima kasih Cik Andrian. Puan Nurfahana binti Abdul Ghani Kalau ikut jadual saya ni Cik Andrian, jadual saya ni Cik Muhammad Fadli bin Cik Adnan. Oh, mungkin ni dia terbalik kot ataupun jadual baru. tertinggal dalam jadual kot. Saya. Oh, tertinggal Dia sepatutnya peserta RES 034. Oh, saya tak ada dalam ni. Tapi tak apa, saya komen insyaAllah. Okey, tahniah Puan Nurfahana binti Abdul Ghani kerana berjaya membuat satu kajian yang sebegini yang melibatkan ramai responden. Sampel anda adalah seramai 289. Tahniah.
Tetapi bilangan di atas pelajar lelaki dan perempuan ni dia macam kurang balance sikit, tapi tak apa. Itu saja yang ada pun, nak buat macam mana kan. Okey. Kemudian anda telah memaparkan nilai experience, achievement of the students dan correlate with the student satisfaction kan. Ya, betul. Student satisfaction, right? Betul. Tetapi nilai correlation tu ada tak? Maksudnya? Nilai correlation di antara experience, achievement and the correlation of the both experience and achievement tu kepada nilai student satisfaction. Ada tak nilai dia punya nilai correlation tu? Oh, nilai correlation tak ada. Saya buat mean value saja. Saya tak buat yang Chromebook Alpha tu. Sebab tadi Puan Norfana dia menyatakan experience dan achievement of the students highly correlated dengan students satisfaction. Satisfaction, betul? Tetapi saya tertunggu-tunggu nilai correlation tu berapa kan? Kalau nilai correlation. Kalau nilai correlation the more than kalau ada nilai yang lebih pada 0.7 ataupun more than 70%, itu bolehlah kata highly correlated. Jadi tak apa, kalau untuk buat tambahan, cadangan saya untuk tambahan ini boleh masukkanlah nilai correlation itu. Dan satu lagi komen saya kepada pembentangan Puan Norfana ini adalah bagus sebab mana Puan Norfana telah memasukkan rujukan-rujukan ataupun citation yang baru 2021, 2022 kan. So tahniah. Tahniah sekali lagi dari pembentangan Puan. Okey, saya kembali. Cadangan doktor tu saya akan pertimbangkan. Saya akan letak Chromebook Alpha tu. Okey. Terima kasih doktor. Terima kasih. Chromebook Alpha tu nilai reliability. Saya nak nilai correlation. Oh, correlation yang 0.7. Kalau saya lah. Okey. Ya, nilai correlation. Okey, terima kasih. Terima kasih doktor. Okay, terima kasih diucapkan pada Profesor Madya Dr. Haji Syamuddin bin Ahmad dan juga kepada Puan Norfana binti Abdulani. Jadi kita dah ke peserta yang terakhir. Kalau jadual tu tadi mungkin kita silap Prof. So jadi mungkin peserta ni pun mungkin nama dia berbeza juga. Jadi peserta kita yang terakhir iaitu RES 024 Puan Noraiza binti Zainal Baharin dengan dia punya pembentangan bertajuk Trend Berhenti Pengajian Pelajar di Kolej Komuniti Arau. Yang ni ada tak nama dia? Prof. Yang ni ada. Yang ni ada, betul. Race 024, betul. Oh, mungkin peserta tu dia tukar nama kot. Dah tukar ni. Ya, bertukar. Okey. Jadi kita tanpa membuang masa, kita jemput Puan Noraiza binti Zainal Baharin dengan pembentangan beliau yang diberi nama Trend Berhenti Pengajian Pelajar di Kolej Komuniti Arau. Dipersilakan, Puan. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera kepada, terima kasih kepada, dengar tak? Sorry, dengar tak? Dengar. Dengar Nampak tak slide saya? Slide belum lagi. Okey, kejap. Nampak tak Cik Andrin? Tak ada? Tak nampak lagi. Sekejap. Ni Puan guna browser? Betul. Guna browser. Tak dapat. Macam mana nak share dia? Mungkin guna Windows. Sebab saya guna ni apps dia. Saya stop sekejap, stop sharing dulu. Then saya share semula. Screen, window or tab, and then saya pilih window, betul? Oh, the entire screen, sorry. The entire screen and then share. Ya, betul. Okey, nampak tak? Okey, yang ni nampak. Okey, alhamdulillah. Okey. Sekejap, kenapa dia nampak yang macam ni cik. Kalau kata, alamak, sekejap macam ni kalau saya nak hidekan yang dia punya notes tu cik. Sebab slideshow dia nampak kat sini kan, betul tak?
Oh yelah, dia nampak tu kan. Not tu. Sorry. Uh, Macam mana nak hide kan dia? Okay. Alright. Boleh macam tu. Boleh lah. Boleh lah Boleh, tak apa. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih diucapkan kepada Cik Andrian selaku moderator untuk sesi petang ini dan yang dihormati Profesor Madya Dr. Haji Syamuddin sebagai panel penilai. Okey, saya Noraiza binti Zainab Baharin merupakan pegawai pengambilan di Kolej Komuniti Arau. So hari ini saya akan bentangkan tentang kajian tentang tren berhenti pengajian pelajar di Kolej Komuniti Arau bagi kategori sains sosial. Okey, berikut adalah penyelidik bersama untuk kajian ini iaitu Puan Nurul Husna dan juga Puan Siti Nadia binti Ismail. Okey, Majlis Aspirasi Ketua Pengarah Pendidikan Politeknik dan Kolej Komuniti 2023 telah menyatakan bahawa ekosistem TVET nasional perlu ditambah baik dan dilestari dengan tuntas dan mantap untuk menjadikan Polisisi sebagai pendidikan bersifat education for all. Okey, di dalam Pelan Tindakan Pendidikan Tinggi Malaysia 2022-2023 telah menyatakan bahawa ekosistem TVET memerlukan penstrukturan yang lebih mampan agar kualiti pembangunan TVET negara setara dengan negara maju. Di dalam kualiti tersebut, kita telah ambil kira untuk 3 aspek iaitu kualiti graduan, kualiti institusi dan juga kualiti keseluruhan sistem. Okey, bagi merealisasikan aspirasi pendidikan institusi, perlulah sentiasa memastikan bahawa enrolment kemasukan dan juga output yang dihasilkan adalah dalam mengikut piawaian yang telah ditetapkan. Dan justru itu unit pengambilan Kolej Komuniti Arau sentiasa komited dalam menyediakan maklumat pelajar secara terperinci agar sistem pengurusan Kolej Komuniti Arau sentiasa mengikut piawaian yang sepatutnya. Rentetan daripada data statistik tentang kehadiran ataupun sesi kaunseling yang telah dihadiri oleh pelajar bagi 3 tahun berturut-turut sebenarnya menunjukkan amount yang tinggi. So selain daripada masalah peribadi, pelajar yang dirujuk ke unit psikologi merupakan pelajar yang mempunyai masalah kehadiran ke kelas dan juga pelajar yang memohon penangguhan atau berhenti pengajian. Okey, di dalam sebenarnya kenapa untuk pelajar yang memohon penangguhan dan berhenti pengajian memang kita akan rujuk dulu untuk sesi kaunseling untuk kita kenal pasti apa masalah yang dihadapi oleh pelajar tersebutlah sampai membuatkan pelajar itu membuat keputusan untuk berhenti pengajian. Okey, objektif bagi kajian ini adalah untuk mengenal pasti kekerapan dan peratusan pelajar berhenti di Kolej Komuniti Arau berdasarkan program. Yang kedua adalah mengenal pasti kekerapan dan peratusan faktor-faktor atau alasan pelajar berhenti berdasarkan program. Dan yang ketiga adalah menganalisa faktor-faktor atau alasan pelajar berhenti mengikut sesi pengajian. Okey, untuk bahagian metodologi, reka bentuk kajian adalah berbentuk deskriptif menggunakan teknik analisis dokumen bagi mengumpul maklumat mencapai objektif kajian. Instrumen kajian pula menggunakan borang permohonan berhenti pengajian Kolej Komuniti yang diperolehi daripada garis panduan pengambilan pelajar Kolej Komuniti edisi 9 yang disediakan oleh bahagian ambilan dan pembangunan pelajar. Okey, so dokumen borang berhenti pengajian ini disimpan di dalam fail pengurusan pelajar tangguh berhenti di unit pengambilan Kolej Komuniti Arau. Populasi kajian ini pula melibatkan 5 program pengajian di mana terdapat 84 dokumen rekod pelajar berhenti bagi 6 sesi pengajian bermula Jun 2020 sehingga sesi kedua 2022-2023. Pengumpulan dan data analisis adalah menggunakan Microsoft Office Excel dan nilai yang dicari adalah skor kekerapan dan juga peratusan.
Okey, bagi objektif pertama, statistik menunjukkan bahawa program SPK dan SSK mencatatkan bilangan pelajar berhenti yang tinggilah, iaitu 19 orang untuk setiap program, diikuti dengan program SKE, Sijil Teknologi Elektrik, iaitu 18, and then seterusnya sijil fashion dan pakaian seramai 17 orang, dan yang paling sikit sekali adalah 11 orang lah daripada sijil teknologi seni bina. So total dokumen yang kita kumpulkan adalah 84 borang. Okey, kita pergi kepada objektif yang kedua, iaitu mengenal pasti kekerapan dan peratusan faktor-faktor atau alasan yang diberikan oleh pelajar lah untuk yang semasa mengisi borang berhenti pengajian. Kita pergi kepada program yang pertama, iaitu sijil pemprosesan dan kawalan mutu makanan seramai 19 orang pelajar. So daripada 6 alasan ataupun faktor-faktor yang telah diberikan oleh pelajar, kita dapat lihat di sini faktor yang paling tinggi sekali adalah pada pelajar menyatakan bahawa tidak berminat untuk menyambung pengajian, iaitu sebanyak 26.3%. Manakala faktor yang kedua tertinggi adalah untuk masalah peribadi ataupun keluarga, dan juga mendapat tawaran daripada institusi lain, iaitu sebanyak 21.1%. Okey, untuk sijil sistem komputer dan rangkaian, juga 19 orang pelajar, 19 borang yang telah dianalisa, didapati peratusan tertinggi adalah pada pelajar memberi alasan tidak berminat menyambung pengajian, dan juga pelajar mendapat tawaran daripada institusi lain, iaitu sebanyak 31.6%. Manakala faktor yang ketiga tertinggi adalah masalah kewangan, iaitu sebanyak 26.3%. Bagi program sijil teknologi elektrik pula mencatatkan alasan tertinggi ataupun faktor tertinggi adalah masalah kewangan lah, sebanyak 44.4%. Dan faktor yang kedua adalah pelajar telah mendapat pekerjaan di sektor awam dan juga swasta. Okey, untuk sijil fashion dan pakaian, iaitu seramai 17 orang pelajar, so kita dapat identify 4 alasan yang telah diberikan. Yang paling tinggi adalah masalah peribadi ataupun keluarga, dan juga masalah kesihatan. Dan untuk program yang terakhir, iaitu sijil teknologi seni bina, alasan yang tertinggi diberikan adalah pelajar telah mendapat tawaran lah daripada institusi lain. Institusi lain tu maksudnya institusi seperti Politeknik, KUIP dan juga institusi swasta yang lain. Okey, kita pergi kepada objektif yang ketiga berdasarkan yang telah dipaparkan. Kita dapat lihat bahawa masalah kewangan dan juga tidak berminat menyambung pengajian itu telah mencatatkan peratusan yang tertinggilah sebagai alasan yang telah diberikan. Bagi sesi pengajian, 3 sesi pengajian pertama dan juga 3 sesi pengajian terakhirlah. Okey, secara kesimpulannya, untuk menjawab kepada objektif kedua dan ketiga telah menunjukkan bahawa faktor utama yang menyebabkan pelajar mengambil keputusan berhenti pengajian adalah disebabkan oleh masalah kewangan dan hilang minat pelajar menyambung pengajian. So kita sedia maklum bahawa dalam tempoh kajian yang dijalankan, tempoh data yang dikumpul menunjukkan bahawa time tu memang semasa tempoh tersebut COVID-19 telah melanda lah ke seluruh dunia. So maksudnya implikasi dia bukan sahaja kepada kesihatan, tapi juga kepada menyumbang kepada pelajar kita tidak meneruskan pengajian. Okey, kebanyakan pelajar adalah berasal daripada latar belakang keluarga berpendapatan rendah atau tiada punca pendapatan yang stabil dan kukuh. Okey, yang ini saya dapat daripada data peribadi pelajar itu sendirilah. And then sumber kewangan yang terbatas pasti akan mewujudkan rasa rendah diri dalam diri seseorang pelajar dan membuatkan personaliti pelajar terjejas. Okay, ini adalah menurut Nur Laila Abu Bakar pada tahun 2019.
Okey, perkara seperti ini boleh menjadi faktor yang menjejaskan prestasi pelajar dalam akademik dan kurang motivasi untuk meneruskan pengajian. Okey, sebagai kesimpulannya, kajian ini telah menunjukkan trend pelajar berhenti daripada pengajian bermula daripada sesi 2020 sehingga sesi 2 2022-23. Sebenarnya bilangan tu tidak boleh diabaikanlah. Okey, justru perhatian dan tindakan susulan yang bersesuaian perlu dirancang bagi mengekang kepada trend tersebut daripada terus meningkat. Dapatan kajian ini telah membantu pihak pengurusan Kolej Komuniti Arau dalam mengambil tindakan awal dan langkah proaktif dengan melaksanakan sistem penasihatan akademik SPARK untuk mengenal pasti pelajar-pelajar yang berpotensi untuk dirujuk kepada unit psikologi bagi mengekang trend ini. Justru itu, Jawatan Kuasa SPARK, unit psikologi dan juga unit pengambilan pelajar perlu bersinergi dalam menangani trend pelajar berhenti pengajian di Kolej Komuniti Arau bagi mengurangkan statistik pelajar yang berada di dalam golongan needs meningkatlah. Okey. Okey, sebagai kesimpulannya saya baca sedikit petikan daripada Nozia Uthman yang menyatakan bahawa peluang dan akses terhadap pendidikan yang berkualiti merupakan jalan keluar daripada kemelut kemiskinan yang bukan sahaja membantu mengubah nasib sebuah keluarga, malah membantu menawarkan peluang pekerjaan sekaligus menawarkan masa depan yang lebih cerah kepada keseluruhan generasi. Oleh sebab itu kita tak boleh abaikanlah bila berlakunya trend pelajar berhenti pengajian ini sebab dia di akhirnya impak akan memberi impak yang negatif lah kepada pelajar tersebut dan juga keluarganya. Okey, itu sahaja. Sekian, terima kasih. Okey, terima kasih diucapkan pada peserta terakhir kita iaitu Puan Nuraiza binti Zainal Baharin. Saya jemput Profesor Madya Dr. Haji untuk mengulas dan memberikan sedikit komen. Dipersilakan. Baik, terima kasih sekali lagi pada Encik Adrian memberikan peluang kepada saya. Jadi Puan Nuraiza binti Zainal Baharin Puan tahniah Puan pembentang ini. Puan kalau Puan bentangkan hasil dapatan kajian Puan ini kepada pengarah Kolej Komuniti Arau di mana tempat Puan bekerja kan? Ya, betul. Memang beliau sangat-sangat gembira dengan Puan punya kajian ni. Sangat-sangat happy nak tengok data macam ni kan. Betul tak Puan? Puan pernah bentang pada pengarah Puan tak? Kita ada bentangkan sebab bila saya pegang jawatan sebagai pegawai pengambilan, so saya nampak dia punya trend berhenti tu terlalu ramai. Dia meningkat. So ini baru berhenti Prof. Dia ada satu lagi iaitu trend pelajar tangguh pengajian. Juga memberi bilangan yang tinggi sebenarnya untuk semua kolej komuniti, bukan saya cakap kata kolej komuniti Arau sahaja. Kalau kita tengok trend dia adalah di seluruh kolej komuniti seluruh Malaysia. Prof. Sorry Puan, terputus. Puan, saya ada masalah. Sebab terputus. Dia dah sama balik. Sekejap ya. Baik. Jadi macam Puan punya tadi adalah tentang 6 sesi pengajian 6 sesi pengajian. Kemudian melibatkan SPK, SSK dan 2-3 lagi program yang lain. Betul. Jadi Puan dapati program SPK dengan SSK ni dia punya trend berhenti ni paling banyak kan? Ya, betul. Inilah Puan pun telah cadangkan langkah satu bentuk kajian yang bagus untuk Kolej Komuniti Arau. Dan lagi bagus kalau Puan boleh besarkan skala ni melibatkan kolej komuniti yang lain dan bentangkan kepada ketua pengarah kolej komuniti mungkin melibatkan politeknik sekali. Jadi ini akan sangat-sangat best data macam ni, kajian sebegini. Jadi tahniahlah saya ucapkan kepada Puan sekali lagi, kepada Puan Nuraiza binti Zainal Baharin dan juga kepada semua pembentang. Dan saya dapati bahawa topik-topik yang dibentangkan hari ini sebenarnya sangat menarik dan kalau dibesarkan lagi skala ni memang boleh jadi satu kajian yang sangat-sangat best
sangat-sangat boleh diterbitkan di jurnal-jurnal yang terkemuka, even di peringkat antarabangsa pun. Jadi sekali lagi saya nak ucap terima kasih kepada semua di atas tahniah juga sekali lagi daripada saya kepada semua pembentang-pembentang kerana berjaya memungut data, kemudian membuat analisis, yang ada buat konsep paper pun telah membaca banyak rujukan. Jadi antara komen saya yang sangat penting adalah di mana kajian-kajian yang terbaru mestilah dimasukkan dengan rujukan-rujukan yang Nur Aiza tadi beliau telah masukkan juga rujukan-rujukan yang baru tahniah. Jadi untuk yang lain juga pembentang lain dan untuk membawa kajian-kajian tuan-tuan dan puan ke peringkat yang skala lebih besar lagi, saya cadangkan untuk masukkan rujukan-rujukan yang terbaru. Okey, sekali lagi terima kasih kerana memberi peluang kepada saya untuk menjadi panel penilai untuk conference di Politeknik Metro Betung Sarawak ini. Betung Pahang pula. Betung Sarawak. Jadi lagi bagus kalau saya dapat ke sana walaupun online saya rasa bersyukur alhamdulillah dapat berjumpa tuan-tuan dan puan, dapat membuat kawan baru, berkenalan dengan tuan-tuan dan puan walaupun secara online. Okay, terima kasih sekali lagi bagi pihak saya Universiti Pendidikan Sultan Idris kepada pengarah Politeknik Metro Betung Pahang iaitu Encik Suhaili binti Ali dan juga sampaikan salam saya kepada Encik Muhammad Sukri bin Mula yang menjemput saya sebelum ini. Encik Adrian terima kasih juga kepada Encik Adrian sebagai selaku moderator. Dan semua. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ada apa-apa komen ataupun rekomendasi daripada Prof kepada para peserta? Okey. Rekomendasi daripada saya yang tadi itulah supaya penyelidikan ataupun kajian-kajian yang dilakukan oleh tuan-tuan dan puan kalau boleh sertakan dengan rujukan yang terkini. Rujukan terkini bermaksud yang paling latest pun 5 tahun kebelakangan lah. Contoh macam 2023, 2022, 2021, 2020, 2019. The latest paling lama pun 2019 lah. Boleh nak masukkan yang lama-lama, tak ada masalah. Contoh macam teori-teori, contoh macam teori multiple intelligence tadi, dia memang lama, dia tak ada yang baru. Jadi itu memang kena masukkan lah. Walaupun dia lama, 2001, 2002. Mungkin itu saja cadangan saya. Tahniah sekali lagi kerana berjaya melakukan penyelidikan, kajian dan juga membentangkan kajian tuan-tuan dan puan. Terima kasih. Assalamualaikum. Okay, terima kasih diucapkan kepada Profesor Madya Dr. Haji Hishamuddin bin Ahmad selaku panel penilai bagi pembentangan pada petang ini. Dan jutaan terima kasih juga diucapkan kepada semua peserta yang telah bertungkus lumus menyediakan kertas kajian mereka dan juga telah membentangkan pada petang ini. Dan terima kasih kerana sudi untuk menyertai RES dan jika ada kekurangan daripada pihak kami, saya selaku moderator Encik Andrian Baling Anak Piang mewakili pihak penganjur RES 2023 memohon maaf sekiranya terdapat kekurangan bagi sesi pembentangan kali ini. Diharap semua peserta dapat sertai lagi lah untuk penganjuran di masa yang akan datang. Jadi sebelum kita melabuhkan tirai, kita nak sesi foto dulu. Jadi mohon semua para peserta untuk buka kamera lah. Boleh macam saya ni ada sedikit samban sebab semalam kita ada program ni Kembara Kenali Borneo oleh Yang di-Pertuan Agong. Jadi berpanas sikit lah kita orang. So muka dah samban dah ni. Alright. Okay, mohon semua buka kamera. 1, 2, 3, 4, 5, 6, Samban 7, 8, 9. masih lagi handsome Cik Adrian. Samban pun masih lagi handsome, tak apa. Tengok beza dah ni. Dia macam udang masih kering. Lagi handsome. Okey, saya ambil gambar ya. So senyum. 1, 2, 3. Okey, sekejap ya. Saya check dulu, saya tengok. Okey, sekali lagi. Okey, senyum, freestyle. Okey, 1, 2, 3. Okey. Jadi saya rasa itu saja daripada pihak kami RES 2023. Terima kasih kerana memberikan sokongan anda. Jumpa lagi di masa hadapan. Kalau nak sambung belajar tu boleh bincang dengan Prof lah. Nak sambung belajar di UPSI ya, Prof. Terima kasih. Boleh tu. Okey, itu saja. Sekian, terima kasih. Jumpa lagi tahun depan. Terima Terima kasih, Jumpa lagi. Prof. Assalamualaikum. Terima kasih, Prof. Bye. Terima kasih semua. Terima kasih Prof. Setia.